masyarakat pada hari ini. Masyarakat telah menggunakan media sosial dalam semua aspek kehidupan mereka, bukan hanya untuk berkomunikasi antara satu sama lain, namun media sosial juga digunakan untuk mengetahui perkembangan terkini dan berita semasa. Selain itu, perkembangan teknologi ini telah memberi manfaat kepada sektor awam apabila kebanyakan agensi dan jabatan kerajaan sekarang telah mengaplikasikan penggunaan media sosial dalam penyampaian maklumat dan perkhidmatan awam kepada masyarakat. Hal ini boleh kita lihat dalam situasi negara berhadapan dengan pandemik COVID-19. Media sosial menjadi antara medium utama yang digunakan untuk menyampaikan maklumat kepada masyarakat awam. Oleh itu, kami telah mengambil inisiatif untuk mengkaji peranan dan keberkesanan media sosial dalam penyampaian perkhidmatan awam terhadap beberapa agensi kerajaan di bawah Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan di sekitar Lembah Kelang. Kajian ini turut dilaksanakan untuk mengkaji sejauh mana penggunaan media sosial dalam perkhidmatan mempengaruhi produktiviti pekerja sektor awam yang melibatkan seramai 38 orang responden. Terdapat 3 persoalan yang akan kami rungkaikan pada hari ini, iaitu yang pertama, bagaimanakah media sosial digunakan dalam menawarkan barang awam? Yang kedua, bagaimanakah penggunaan media sosial dalam meningkatkan produktiviti staf sektor awam? Dan yang terakhir, bagaimanakah media sosial digunakan untuk meningkatkan produktiviti dan melahirkan ketua yang berkaliber dan efisien? Persoalan pertama kita adalah bagaimana media sosial digunakan untuk menawarkan barangan awam. Tidak dapat dinafikan pandemik COVID-19 membawa cabaran yang amat besar bagi menghulurkan barang awam kepada orang ramai. Berdasarkan tinjauan yang telah dijalankan kepada para pekerja di Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan, seramai 28 orang responden bersetuju media sosial memudahkan kerja mereka untuk menyampaikan perkhidmatan atau barang awam kepada pelanggan secara lebih cepat tanpa perlu menentas lokasi. Pernyataan ini disokong dengan purata sederhana iaitu 2.95. Seterusnya, 27 orang responden bersetuju bahawa penggunaan media sosial membolehkan pelanggan memberikan maklum balas yang cepat berkaitan perkhidmatan barangan awam melalui platform media sosial seperti Twitter, Facebook dan lain-lain. Ia dapat dibuktikan melalui purata Min 2.92 iaitu pada tahap sederhana. Seramai 26 orang responden bersetuju bahawa media sosial sesuai digunakan bagi menyampaikan barang atau perkhidmatan awam kepada orang ramai. Ini disokong dengan purata Min 2.89 pada tahap sederhana. Sudah pasti media sosial merupakan medium terbaik bagi menyebarkan barangan awam kerana lebih daripada separuh orang ramai menggunakan media sosial dalam kehidupan seharian mereka. Secara kesimpulannya, penggunaan media sosial amat penting kepada kerajaan bagi menawarkan barang awam kepada orang ramai. Baiklah, kita beralih pula kepada persoalan yang kedua, iaitu bagaimana penggunaan media sosial mampu meningkatkan produktiviti staf sektor awam. Berdasarkan survei yang telah dijalankan kepada pekerja di Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan, seramai 16 orang responden bersetuju bahawa penggunaan media sosial menjadi salah satu rutin harian tetap dalam urusan pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahawa sektor awam sekarang telah banyak menerapkan penggunaan media sosial dalam penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat awam. Selain itu, media sosial turut membantu komunikasi antara pekerja supaya maklumat dapat disebarkan dengan cepat dan tidak mempunyai batasan komunikasi. Hal ini terbukti apabila seramai 21 orang responden bersetuju dengan pernyataan ini. Seterusnya, media sosial dilihat dapat meningkatkan produktiviti pekerja kerana ia memudahkan pekerja untuk menetapkan tarikh bermesyuarat atau perjumpaan antar pekerja. Hal ini disokong oleh seramai 31 orang responden yang bersetuju dengan kenyataan ini. Hal ini berkemungkinan kerana melalui platform media sosial lebih banyak kerja dapat dilaksanakan dengan pantas berbanding cara tradisional seperti mengemukakan notis atau surat sebelum sesuatu tindakan dapat dilaksanakan. Penggunaan media sosial turut memudahkan pelaksanaan sesuatu tindakan. Hal ini dibuktikan dengan 25 orang responden bersetuju bahawa mereka menyertai kumpulan media sosial tertentu bagi memudahkan pengurusan sesebuah program. Hal ini turut disokong dengan nilai min sebanyak 2.92 yang menunjukkan tahap min sederhana. Seterusnya, penggunaan media sosial dapat mengurangkan tekanan kerana urusan kerja dapat disiapkan dengan lebih mudah dan cepat.
Seramai 25 orang responden bersetuju dengan pernyataan ini. Hal ini berkemungkinan dapat meningkatkan produktiviti pekerja kerana apabila mereka kurang tekanan di tempat kerja, mereka akan lebih bersemangat menyiapkan tugas yang diamanahkan. Akhir sekali, kajian ini menunjukkan seramai 26 orang responden bersetuju dengan pernyataan bahawa penggunaan media sosial dalam kerja membolehkan kerja yang berkait dengan rakan sekerja dapat diselesaikan tanpa bersemuka. Hal ini membuktikan media sosial dapat meningkatkan produktiviti staf di sektor awam kerana mereka mampu menyelesaikan tugasan yang memerlukan perhatian daripada pihak lain dengan mudah dan pantas tanpa perlu membazirkan masa untuk bersemuka. Persoalan yang ketiga, bagaimanakah penggunaan media sosial mampu meningkatkan produktiviti dan melahirkan ketua yang berkaliber dan efisien? Seperti yang kita sedia maklum, penggunaan media sosial bukan sahaja tertumpu kepada kaki tangan sahaja, malahan penggunaannya juga ada di kalangan ketua. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, seramai 22 orang bersetuju bahawa penggunaan media sosial meningkatkan produktiviti pekerjaan ketua. Hal ini dapat ditunjukkan melalui nilai min sebanyak 3.11 yang menunjukkan tahap min sederhana. Media sosial juga banyak membantu ketua untuk berkomunikasi dengan rakan sejawatan dengannya. Hal ini juga dapat dibuktikan melalui purata min 3.39. Ini kemungkinan disebabkan oleh kebanyakan ketua memilih untuk menggunakan media sosial atas faktor memudahkan urusan pekerjaan dan juga untuk berkomunikasi khususnya dengan rakan sejawatan. Seterusnya, seramai 23 orang responden bersetuju bahawa media sosial dapat membantu ketua untuk berkomunikasi dalam sekelip mata dalam urusan kerja. Hal ini dapat ditunjukkan melalui purata min sebanyak 3.13 dengan tahap sederhana. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh ketua yang tidak perlu untuk bersemuka dengan kaki tangan maupun ketua jabatan lain. Ia sekaligus dapat menjimatkan kos minyak dan masa perjalanan. Seramai 23 dan 28 orang responden bersetuju bahawa penggunaan media sosial membolehkan ketua untuk mendapatkan maklum balas dengan kadar segera dan dapat memudahkan ketua untuk menyiapkan urusan pekerjaan kerana mendapat maklum balas serta berhubung dengan cepat. Hal ini boleh dilihat melalui purata min masing-masing sebanyak 3.24 dan 3.11 iaitu pada tahap sederhana. Dari segi jenis media sosial, hasil kajian menunjukkan seramai 22 orang responden bersetuju bahawa mereka memuat naik bahan-bahan berkaitan kerja untuk dikongsi bersama atau disebarkan melalui WhatsApp. Hal ini dapat ditunjukkan melalui purata min 2.76 berbanding dengan berkongsi dan disebarkan melalui Telegram, Facebook, Instagram, LinkedIn dan YouTube yang masing-masing menunjukkan tahap min yang rendah. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh WhatsApp mudah untuk diakses dan mempunyai bilangan pengguna tertinggi harian. Ketua juga bersetuju bahawa penggunaan media sosial membolehkan mereka menyiapkan tugasan dengan mudah dan cepat ketika bercuti di luar kawasan dan ketika outstation. Purata min menunjukkan sebanyak 2.76 dan 2.79 yang berada di tahap sederhana. Akhir sekali, berdasarkan hasil kajian, frekuensi menunjukkan kebanyakan bersetuju dengan pernyataan keputusan secara bersama sering dibuat menerusi media sosial di luar hari bekerja dan ketika bercuti di luar kawasan dengan nilai min masing-masing 2.55 dan 2.53. Secara kesimpulannya, penggunaan media sosial semestinya mampu meningkatkan produktiviti dan melahirkan ketua yang berkaliber dan efisien. Kesimpulannya, rakyat sememangnya memerlukan maklumat mengenai ekonomi, keselamatan negara dan isu-isu yang memberi kesan langsung kepada mereka. Media sosial membolehkan agensi kerajaan untuk menyampaikan dan mendapatkan maklum balas daripada orang awam dan pemegang amanah terhadap penerimaan dasar, program dan perkhidmatan agensi. Kerajaan harus menaik taraf perkhidmatan mereka dengan menggunakan media sosial sebagai platform kolaborasi, membolehkan agensi kerajaan berkomunikasi secara pantas tanpa sempadan dengan orang awam dan pemegang amanah untuk memastikan keputusan serta tindakan dapat dilaksanakan dengan segera. Setiap minit, berpuluh-puluh video akan dimuat naik ke YouTube. Berjuta-juta pelanggan akan tweet dalam Twitter. Berjuta-juta orang pula akan menggunakan Facebook. Begitulah kehebatan media sosial yang dikunjungi oleh orang ramai. Mereka lebih senang melawat dan menggunakan media sosial berbanding melawat ke laman web agensi kerajaan. Oleh yang demikian, sektor awam harus menggunakan media sosial secara strategik.